كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, daripada tadi saya lihat ramai teman-teman kita yang sudah masuk ke dalam ruangan Facebook kita di sini bersama dengan komen-komen yang tak henti-henti daripada tadi. Baik, kita lihat komen kita yang pertama daripada Kak Zah Musa kita, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini. Ceria tak Kak Zah? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah, ceria ya, alhamdulillah.
Okey, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dan admin MKS diharapkan semuanya sihat walafiat. Amin. Amin. Terima kasih Nadia atas doanya tu tadi. Baik, Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nur, admin dan sahabat-sahabat. Oh, hari ni Kak Nur ada ya. Saya macam perasan dah beberapa hari pagi Kak Nur tak ada di ruangan Facebook kita kan. Mungkin bekerja. Okay, hari ni mungkin ada masa sedikit. Alhamdulillah. Begitu juga Zahira Zainuddin. Cantik namanya. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi Zahira. Admin dan jemaah semua selamat pagi. Selamat pagi. Kita ada Ana di situ. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah Sakinah and sisters. Oh, okey. Okey, sisters semua apa khabar? Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Aisyah juga. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Aisyah. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Liza, tak lupa juga Liza di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Kita juga ada Kak Johara kita. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Dan Kak Malini. Assalamualaikum Ustazah, semoga ceria selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Malini. Terima kasih di atas kata-katanya pada pagi ini. Okey, baik Muslimah yang saya kasihi, kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ini dan topik kita apa? Kita nak sambung perbincangan pada minggu lepas, namun sebelum itu kita berada di muka surat yang keberapa? Sebentar ya, tadi saya tarik blind saya benda ni. Dia pun dia dah jadi terbelakang sampai lain macam dia punya tu. Okey, just straight sikit. Macam mana? Muka surat keberapa hari ni? Sambungan muka surat 282. Asal dan pokok. Okey. Apa dia pokok, apanya asal? Dia. Page 282. Second paragraph. Zahira. Muka surat 382. Oh, jauh juga ya tu. 282. Continue of point B. Meskipun demikian syirik tidak. Oh, lain pula. 282. Okey. 282. Wah, majority is 282. Tadi macam dah keluarkan slide saya. Slide saya terhilang ya. Admin je. Okey. Share. Baik, pagi ini kita akan membincangkan sambungan daripada perbincangan lepas tentang sabar, tentang tentang apa? Mana? Okey. Tentang syirik berkaitan dengan zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di muka surat 292 dan saya yakin biasanya muka surat saya ni dia 10 halaman ke depan. Okey. Jadi tadi ramai yang kata 282, saya rasa betul di situ yang akan kita sambung perbincangannya. Masih ingat lagi hari itu kita bincangkan bahawa syirik terbahagi kepada dua, kan? Syirik terbahagi kepada dua. Jadi bila kita kata syirik terbahagi kepada dua, yang muka surat sebelumnya ya Muslimah, okay, syirik itu ada dua macam. Kemudian syirik yang pertama, syirik yang berkaitan dengan zat, nama-nama nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Kita ada syirik yang kedua, syirik yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala meskipun pelakunya berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sekutu
dalam zat, sifat dan perbuatannya. Okey, kita ada 2 jenis syirik yang telah kita bawakan pada minggu lepas. Jadi pada perbincangan kita pagi ini masih lagi ya perbincangannya merujuk kepada yang pertama, iaitu syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Cuma pada minggu lepas kan kita ada bincangkan bahawa syirik yang pertama itu terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, yang pertama apa dia? Boleh letakkan di ruangan komen. Yang pertama, syirik ini terbagi kepada 2. Minggu lepas kita bincangkan bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama apa dia nama syirik itu? Pendek saja namanya. Pertama, syirik apa? Hmm. Masih ada lagi tak semua? Hmm. Okey, Zahira, syirik ta'til. Okey. Suzy juga berikan jawapan yang sama. Okey, Ana, Kak Noh, syirik ta'til betul. Minggu lepas kita bincang tentang syirik ta'til. Ya, yang di mana syirik ta'til ini merupakan penafian dan peniadaan yang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhan, iaitu dengan merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak bincangkan sikit lagi berkaitan dengan syirik taktil ini, yang mana tadi Kak Zah kata asal dan pokok. Okey. Asal dan pokok. Jadi kita akan bincangkan syirik taktil pada pagi ini sambungan daripada perbincangan lepas, di mana akan bermula daripada perenggan asal dan pokok kesyirikan adalah taktil. Asal dan pokok kesyirikan taktil adalah, kita balik dia punya terjemahan tu. Asal dan pokok kesyirikan taktil adalah yang terbahagi menjadi 3. Jadi, sesiapa yang melakukan syirik taktil, apa punca? Kenapa dia lakukan? Ataupun bagaimana kita boleh detect? Okey, kita boleh detect bahawa ini adalah syirik taktil, di mana ia merupakan asal, ia merupakan punca berlakunya syirik taktil tersebut. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia meletakkan 3 punca ataupun asal seseorang itu boleh kita kata telah melakukan syirik taktil. Baik, yang pertama di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita bahawa syirik taktil puncanya pertama ialah apabila kita menafikan yang diciptakan dari pencipta kan dan pembuatnya. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita manusia. Tetapi kita kata tak, Allah tak ciptakan kita lah, Allah tak ciptakan langit lah, Allah tak ciptakan semua, semua Allah tak ciptakan. Ada orang yang mengatakan sedemikian. Jadi maknanya dia menafikan. Bila kita lihat seseorang itu, dia menafikan apa yang Allah ciptakan. Okey, yang diciptakan dari pencipta. Pencipta di sini maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menafikan setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, di situlah kita kata berlakunya syirik taktil. Okey, so punca syirik taktil ni biasanya bila seseorang dia menafikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Baik. Yang kedua, menafikan pencipta dari kesempurnaannya yang suci dengan meniadakan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Apabila seseorang tiba-tiba dia datang pada kita, dia kata, tak adalah mana Allah tu maha pengampun, mana Allah tu maha penyayang. Kalau Allah tu maha pengampun dan maha penyayang, aku tak susah macam gini. Hati-hati ya. Ini selalu saya ingatkan. Jangan kita su'uzzon dengan Allah. Bila kita bersangka buruk kepada Allah, inilah yang boleh menjadi punca seseorang dia masuk dalam perbuatan syirik. Kerana sudah hilang keyakinannya terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia menyebutkan ucapan-ucapan yang begini bermakna dia menafikan Allah Subhanahu Wa Taala dari kesempurnaannya yang maha suci.
Sedangkan dalam Al-Quran, bahkan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh dinafikan, juga tidak ada yang boleh menandingi apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu hati-hati. Makanya kalau ada orang yang dia mula menafikan kasih sayang Allah, rahmat Allah, semua ini kita dah nampak dah ini merupakan hal yang boleh memasukkan dia pada syirik ta'til. Kadang-kadang tak perlu lihat pada orang lain ya muslimah, lihat sendiri pada diri kita. Ada tak kita ni ucapkan perkataan-perkataan yang begitu? Ia bahaya. Maka kena cepat-cepat istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kerana mungkin saya kata niat kita sebenarnya bukanlah kita kata, bukan saya kata Allah tu, bukan niat saya bukan gitu. Saya cuma dalam masa tu depressed, saya rasa sedih, saya rasa ni sebab tu saya cakap gitu kan. Okeylah, kita pun tak salahkanlah ya orang dalam keadaan yang tak tahu nak mengawal perasaan kan. Sebab tu amat penting. Lagi-lagi kita orang perempuan perlu belajar untuk mengawal perasaan. Dalam apa je situasi. Okay, kena belajar juga how to switch your emotion. Kan kadang-kadang kita ni ada banyak emosi dalam diri kan. Kejap marah, kejap suka, kejap happy, kejap ketawa huha-huha. Tiba-tiba je lagi 1 second dia tiba-tiba dia sugul pula kan. Jadi kita kena belajar bagaimana untuk mengawal emosi ini. Kerana apa? Emosi kita orang perempuan biasanya akan keluar daripada lidah kita. Jadi lebih-lebih lagi dalam keadaan kita sedih, dalam keadaan kita sukar ataupun berhadapan dengan musibah kerana bimbang. Ia menyebabkan kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik tentang Allah. Sehingga kita menafikan takdir Allah. Ini perbuatan Allah. Takdir Allah itu adalah perbuatan Allah. Bila kita menafikan perbuatan Allah, itu takdir Allah, kita kata, ni semualah sebab Allah aku jadi susah, sebab Allah aku gini kan. Kalau kita menggunakan perkataan-perkataan yang begini, bimbang. Okey? Ia boleh bawa kita kepada syirik ta'til itu tadi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga di sini muslimah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia berikan kepada kita dengan satu lagi punca, iaitu menafikan muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dia kata mengingkari perkara-perkara yang wajib dikerjakan oleh seseorang hamba dari hakikat tauhid. Maknanya okey, perkara muamalah ni maksudnya apa yang kita buat ya, bukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita untuk solat. Tetapi kemudiannya kita kata tak, solat tu tak wajib. Bermakna kita menafikan muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita menafikan kewajipan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hal-hal yang halal, hal yang haram, contoh Allah Subhanahu Wa Taala kata babi itu haram. Tak, babi tak haram. Aku nak makan juga. Boleh apa? Allah kata babi itu haram. Okey, ini kita kata menafikan muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, yang Allah gariskan dalam Al-Quran, begitu juga yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang halal, haram, wajib, ni semua kan. Tapi kemudiannya kita menafikan yang halal kita kata itu adalah haram contohnya, ataupun yang haram kita pula kata ia adalah sesuatu yang halal. Maka di sinilah terjadinya penafian berkaitan dengan muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini merupakan punca mengapa seseorang boleh melakukan syirik ta'til dalam kehidupannya. Jadi pegang baik-baik 3 perkara ini supaya kita dapat menjaga diri kita daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh ataupun ucapan tadilah kita biasanya bermula dengan ucapan. Ucapan, perbuatan yang boleh menjerumuskan kita dalam syirik ta'til tersebut. Dalam kitab kita di sini diberikan kepada kita dengan contoh-contoh di situ tentang kefahaman-kefahaman yang menyeleweng lah. Ada disebut tentang etis, disebut tentang orang yang syirik, menafikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya. Kan, kumpulan Jahmiyah, Qaramita yang ekstrim disebutkan kepada kita di situ. Tapi tak apa, saya tak nak baca contoh-contoh di sana, boleh baca sendiri. Yang penting, contoh yang diberikan ada kaitannya dengan 3 punca yang telah
senaraikan itu tadi kepada kita dan saya pun dah terangkan setiap satu ya daripada uh, perincian yang daripada poin yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi saya harap dapat difahami ketiga-tiga ini lalu nanti dapat dijaga ia dengan sebaik-baiknya agar kita tidak melakukan perbuatan syirik taktil itu tadi. Baik, seterusnya ya kita masuk kepada poin kita yang C. Poin kita yang C ini merupakan bahagian yang kedua daripada syirik yang pertama. Kan tadi saya dah jelaskan syirik berkaitan zakat, berkaitan zakat. Berkaitan zat, Masya Allah. Syirik berkaitan dengan zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala terbahagi kepada dua. Pertama tadi syirik taktil. Sekarang kita nak masuk kepada bahagian yang kedua daripada syirik yang pertama ini, di mana terus masuk ya yang poin C tu tajuknya tak payahlah, tajuknya tu saya tak tahu kenapa dia buat tajuk yang begitu. Jadi agak sensitif juga tajuknya. Tak mengapa, terus masuk kepada poin yang kedua. Okey, kedua, syirik yang dilakukan oleh kaum yang menjadikan Tuhan lain bersama Allah walaupun tidak menafikan nama-nama Allah. Okey, walaupun mereka ni tak menafikan nama-nama Allah, contoh tak menafikan bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak menafikan Allah tu Maha Pengampun, tak menafikan bahawa Allah itu yang menciptakan segala-galanya kan, tetapi mereka memiliki Tuhan lain yang diletakkan setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun adakah mereka menafikan adakah mereka menafikan nama-nama Allah itu tadi? Tidak, mereka tidak menafikan. Baik, okey. Contoh diberikan kepada kita di sini, Majusi, lihat pada perenggan yang berikutnya. Demikian juga syirik yang dilakukan oleh kaum Majusi. Kaum Majusi ni penyembah api ya. Mereka mengatakan bahawa kejadian-kejadian yang baik disandarkan kepada cahaya, sedangkan kejadian-kejadian yang buruk disandarkan kepada kegelapan. Jadi mereka ini biasanya beriman bahawa cahaya ini merupakan Tuhan mereka. Okey, sebab tu mereka menyembah api. Namun ada juga pendapat yang mengatakan mereka tetap percaya kepada Allah. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Jadi cahaya itu dijadikan sebagai Tuhan yang kedua yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, begitu jugalah dengan syiriknya kefahaman Qadariyah yang berpendapat bahawa haiwan menciptakan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, hal itu terjadi di luar kehendak, kekuasaan serta keinginan Allah. Maknanya mereka bukan tak percaya tentang Allah, mereka percaya tentang Allah. Cuma ada beberapa perkara tentang kefahaman mereka, mereka kata bahawa apa yang kita buat ini, kita buat sendiri, tak ada kena-mengena dengan Allah. Kan kita jadi orang yang berjalan, kita jadi orang yang duduk, jadi orang yang boleh bercakap. Ini semua atas perbuatan kita sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Bukan Allah yang jadikan kita orang yang berjalan. Bukan Allah yang buat kita sakit. Bukan Allah. Bagi kefahaman mereka begitu. Sebab tu tak boleh. Dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetap pulangkan semuanya kepada Allah. Ini merupakan kekuasaan Allah. Kenapa saya boleh bercakap hari ini? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan saya bercakap. Dia begitu. Tapi kalau ikut kepada kefahaman tadi kan, mereka tak. Mereka kata sebab saya boleh bercakap lah, tak ada kena-mengena pun dengan Allah. Itu kefahaman yang salah, yang menyeleweng. Tidak sebagaimana yang diajarkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Okey? Baik. Maka di sini didatangkan kepada kita dengan satu contoh. Iaitu contoh syirik orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat orang yang merasakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi dalam kitab kita diberikan kepada kita dengan ayat Al-Quran yang tak berapa lengkap lah di situ kan. Qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perdebatan yang berlaku antara Nabi Ibrahim dengan orang yang mendebat dia. Jadi di sini Allah kata alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya iaitu Allah, kerana Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan.
Jadi bila Nabi Ibrahim berdebat dengan orang ini, Nabi Ibrahim kata kepada dia, qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim bila berhadapan dengan orang ini, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ini sifat Allah. Okey, ini sifat Allah. Ni adalah nama-nama Allah ataupun kita kata perbuatan Allah. Kemudian orang ini kata kepada Nabi Ibrahim, qala ana uhyi wa umit. Dia kata gitu. Dia kata, aku pun boleh hidupkan dan mematikan. Dia kata gitu kepada Nabi Ibrahim. Baik, orang yang mendebat Nabi Ibrahim ini, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia kata yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tersebut ialah Raja Namrud. Okay, Raja Namrud bin Kanaan bin Qaush bin Sam bin Nuh. Nampak ya? Kalau ikut pada nama tu, kita jelas di sana merupakan keturunan daripada Nabi Nuh. Kan last sekali bin Nuh. Dia keturunan Nabi Nuh tapi biasalah zaman semakin jauh berlaku banyak penyelewengan, penyembahan berhala, akhirnya keturunan itu meninggalkan penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala lalu berpindah kepada penyembahan berhala. Namun si Raja Namrud ini dia dahsyat. Kenapa? Kerana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan. Jadi mereka kata raja ini dia merupakan raja selain daripada Firaun. Kita selalu diberikan dengan kisah Firaun yang mengaku dirinya sebagai raja di hadapan Nabi Musa. Tapi sebelum Firaun ada lagi seorang raja iaitu Raja Namrud yang berlaku pada zaman peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di mana dia sebenarnya terlebih awal daripada Firaun yang telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Jadi tentang keberadaan Rabbnya. Kerana Namrud mengingkari adanya Tuhan selain dirinya sendiri. Jadi bila Nabi Ibrahim berdakwah tentang Allah, tentang keesaan Allah, Raja Namrud dia tidak terima. Okay, Raja Namrud ini dia mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang menyebabkan bila berlaku perdebatan ini, Nabi Ibrahim kata kepada Raja Namrud itu, Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Engkau boleh ke? Dia kata, ya aku boleh. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Kita nampak di sini kenapa berlakunya syirik ta'til. Kerana dia menyamakan keberadaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini dia menyamakan sifat-sifat dia dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia kata, okey kalau Tuhan kau boleh hidupkan matikan, aku pun boleh hidupkan dan mematikan. Dia kata begitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Maka di sini dikatakan bahawa tidak ada hal yang menyebabkannya melampaui batas, kekufuran yang sangat dan keingkaran yang keras kecuali kesewenang-wenangan dan lamanya masa dia berkuasa. Sekarang ini Raja Namrud adalah raja yang antara raja yang paling lama berkuasa pada waktu itu. Jadi dia biasanya kita lihat ginilah, orang kalau dah biasa dekat atas, dia akan lama-lama jadi sombong. Kan dia lihat tidak ada orang yang boleh challenge dia. Tak ada makhluk di sekitar yang boleh cabar, yang tak boleh kalah dengan dia semua kan. Jadi dia rasa sombong. Bila dia rasa sombong, kemudian datang orang yang kata ada yang lebih berkuasa daripada dia, ini yang buat dia tak boleh terima. Dia rasa apa pula kau kata kau ada Tuhan yang boleh hidup dan matikan, aku pun boleh hidup dan matikan. Dalam riwayat ini ada menyatakan bahawa si Namrud ini dia memberikan satu gambaran kepada Nabi Ibrahim lah tentang bagaimana dia boleh hidup dan matikan. Iaitu dia kata, kalau aku nak seseorang itu hidup, maka aku akan biarkan dia hidup. Tapi kalau aku nak dia mati, aku akan bunuh dia. Dia matilah. Bukankah itu menunjukkan aku boleh menghidupkan dan mematikan? Ini yang diberikan contohnya lah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay? Tetapi di sana mengatakan bahawa menurut kepada beberapa pendapat yang lebih jelas ialah itu bukan dimaksudkan oleh si Namrud ini. Dia merupakan jawapan yang lebih untuk
memamerkan kesombongan diri dia. Dia tak boleh pun menghidupkan dan mematikan. Namun di sana saya tak menafikan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang apa yang cuba disampaikan oleh Raja Namrud itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberikan contoh yang dia boleh hidup dan mematikan dengan mematikan seseorang lalu membiarkan seseorang lagi hidup. Namun di sini Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini dia kata yang lebih jelas, yang lebih tepat kata-kata Raja Namrud ini sebenarnya untuk mempamerkan kesombongan dia di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, bila Nabi Ibrahim mendengar ungkapan kata Raja Namrud itu tadi kan yang berdebat dengan dia, yang kata aku pun boleh hidup dan matikan, Nabi Ibrahim pun kata gini kepada dia. Nabi Ibrahim kata apa? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Jadi Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka kau terbitkanlah matahari itu daripada barat. Boleh ke tidak? Boleh ke tak? Memang tak boleh lah kan. Jadi Raja Namrud ini Allah kata dalam kisah ini, dalam kes ini dia kata, "Fabuhital ladzi kafar." Jadi orang yang berdebat ni, yang si kafir ni, lagu dia si kafir kan. Yang si kafir ni kan, dia kata, Allah kata, lalu terdiamlah orang kafir itu. Si Raja Namrud ni pun terdiam. Bila Nabi Ibrahim kata, Allah boleh menerbitkan matahari, Allah menerbitkan matahari dari timur. Jadi kalau engkau Tuhan, okey, nak guna kata nak mudah faham ayat Nabi Ibrahim ni, kalau engkau mengaku betul engkau Tuhan, kau berkuasa, cuba kau terbitkan matahari daripada barat. Boleh ke tidak? Sedangkan matahari itu memang terbit daripada timur. Jadi Raja Namrud dia terdiam, terbungkam. Tak boleh nak kata apa sebab memang dia tak boleh untuk melakukan hal itu. Tapi adakah menjadikan dia orang yang beriman kepada Allah? Tidak. Kita lihat ginilah ya, ni bahaya bila seseorang dia sudah biasa dengan perkara-perkara yang syirik. Dia akan senang kata ginilah, hati dia dah gelap, hatinya dah hitam. Dia nak disuluhkan dengan cahaya, cahaya tu terpantul keluar. Kan kita nak bagi dia dengan kebenaran, kita nak terangkan kepada dia susah. Dia terima-terima tetapi adakah dia akan mengakui kebenaran itu? Susah. Kerana apa? Hatinya dah keras, hatinya dah gelap, dah tak boleh untuk menerima kebenaran. Sebab tu banyak kali saya ingatkan dalam kuliah saya, kita buat dosa, jangan biarkan diri kita terus-terusan dalam keadaan berdosa. Ya, kerana dosa itu boleh buat hati kita keras, lalu kita tak nak bertaubat kepada Allah dan kita menganggap diri kita adalah orang yang benar. Ini bahayanya. Orang yang dia biarkan diri dalam dosa dan maksiat. Bila dia menganggap dirinya benar, datanglah orang yang cuba menjelaskan di mana letaknya kesalahan-kesalahan. Kan apa yang dia buat tu yang menyebabkan perkara itu salah. Adakah dia nak terima? Belum tentu. Kerana hati dia dah keras. Jadi kita ni muslimah, kalau kita ada buat perkara-perkara dosa, kita perlu cepat-cepat bertaubat. Jangan kata tak apalah esok saya bertaubat. Tak apalah lusa lah, esok lah, minggu depan lah, tahun depan lah ya. Jangan begitu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggerakkan hati kita untuk menjadi seorang muslimah yang baik, menggerakkan jiwa kita untuk terus dekat kepada Allah, terus dekat kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Kalau kita tunda, bimbang. Jadi macam si Namrud tu tadi, kan? Sampai berbual yang merepek-merepek. Nampak kan? Sampai dia rasa dia bagus, dia sombong dengan diri dia. Tapi last apa yang berlaku? Dia terbungkam dengan kebodohan dia sendiri. Okey, inilah yang kita sebut sebagai syirik yang dilakukan oleh seseorang, bahagian yang kedua di sini, di mana dia menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah. Kalau kita rujuk pada perenggan yang di bawah itu ya, dalam kitab ya, kita kembali kepada kitab kita di sini, orang itu menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dia tahu Allah itu ada, tapi dia letakkan diri dia setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letakkan diri dia sama. Nabi Ibrahim kata Allah itu menghidupkan dan mematikan. Dia kata, yelah aku pun sama boleh hidup dan mematikan. Dia meletakkan diri dia setanding dengan Allah. Dan dia yang mana dia itu mematikan dan menghidupkan menurut persangkaannya. Menurut kepada sangkaan dia bahawa
kalau Tuhan Ibrahim boleh hidup dan matikan, aku pun boleh hidup dan matikan menurut kepada apa yang dia rasa itu betul. Sebagaimana Allah menghidupkan dan mematikan. Untuk membantah ucapan tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan bahawa jika pernyataannya tadi memang benar, maka seharusnya dia mampu menerbitkan matahari dari arah yang berlawanan dengan arah terbitnya matahari yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Hal ini bukanlah termasuk intiqal, mengalihkan tema pembicaraan sebagaimana yang disangka oleh sebahagian ahli debat, tetapi ia merupakan konsekuensi dari dalil jika benar. Maknanya ada di kalangan mereka yang membaca ayat ini, ya, mereka menyangka bahawa cara Nabi Ibrahim inilah untuk mengubah topik perbincangan daripada hidup mati tiba-tiba pergi kepada matahari, kan. Jadi mereka menyangka apa yang Nabi Ibrahim cuba bawakan dalam perdebatan ini ialah mengubah tema perbincangan. Tapi sebenarnya tidak. Namun di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim memberikan satu peralihan perdebatan di sana daripada sesuatu yang manusia boleh buat kepada sesuatu yang manusia tidak boleh lakukan. Agar dapat dia lihat di mana letaknya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang cuba dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, baik. Pada perenggan yang berikutnya diberikan kepada kita dengan contoh yang lain yang menunjukkan bahawa salah satu jenis syirik ini, okey, syirik yang sedang kita bincangkan di bahagian yang kedua itu tadi, ya. Salah satu jenis syirik ini adalah kesyirikan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan bintang-bintang. Mereka menjadikan bintang-bintang itu sebagai pengatur urusan alam ini. Misalnya kefahaman yang dianut oleh kaum musyrikin As-Sabiyah dan selainnya. Termasuk juga dalam hal ini syiriknya penyembah matahari, api dan yang lainnya. Jadi kita nampak begini, orang yang mana dia percaya kepada kekuasaan bintang sebenarnya telah termasuk dalam syirik ta'til. Maaf, syirik yang pertama bukan. Syirik ta'til lain, syirik yang pertama dalam kategori pertama. Di mana kategori pertama mengingatkan kepada kita dia melakukan syirik yang berkaitan dengan zat Allah, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat dan perbuatan Allah. Jadi, mereka yang beriman dengan bintang, dalam masa yang sama walaupun mereka beriman kepada Allah, telah ditegur oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi Nabi menceritakan, dalam kitab tidak ada, ya Muslimah, hadis ini. Jadi saya datangkan hadis ini untuk menguatkan statement yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam perenggannya itu tadi. Kan, kalau cakap-cakap dia tak sedap. Saya tak suka begitu. Jadi kita keluarkan dalilnya untuk memberikan kefahaman yang lebih lagi. Supaya kita tahu, oh syirik dengan bintang ni Nabi dah tegur kita. Bagaimana? Baik, ada sebuah peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okey, hal ini diceritakan oleh seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Di mana dia kata apa? Qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah. Jadi ada pada satu ketika kami salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laila. Falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala 'ala an-nas. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi waktu itu Zaid bin Khalid ni dia kata kami pada waktu yang kami solat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah setelah semalamnya turun hujan. Maknanya semalam tu besoknya subuh kan, okey. Semalamnya malam-malam hujan turun. Jadi esoknya mereka pun solat berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melaksanakan solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dia kata menghadap ke arah kami semua, menghadap ke arah orang ramai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?" Jadi sebagaimananya adab di kalangan para sahabat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara ataupun bertanya, kebiasaannya mereka akan jawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada mereka, Nabi kata begini,
qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Nabi SAW setelah mereka di kalangan para sahabat, mereka kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi Nabi pun menerangkan kepada orang ramai tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat ia sebagai hadis qudsi ya, bukan ayat Al-Quran. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa kata Allah? Pada pagi ini ada di antara hamba-Ku yang beriman kepada aku dan ada yang kafir. Okey? Dengar statement yang pertama, macam mana pula boleh jadi macam tu? Kan macam mana boleh jadi begitu? Nabi pun terangkan. Adapun orang yang berkata hujan, semalam kan hujan turun, kan? Okey. Adapun orang yang berkata hujan turun kepada kami kerana kurniaan Allah dan rahmat Allah, maka dia beriman kepada aku dan dia kafir kepada bintang. Tetapi jika ada orang yang berkata, semalam hujan turun sebab bintang ni kan, bintang ni, bintang ni, bintang ni kan. Orang yang begini, mereka kafir kepada Allah dan mereka beriman kepada bintang. Dalil ini menunjukkan kepada kita, ada di kalangan manusia yang mana mereka meletakkan kekuasaan bintang itu lebih daripada kekuasaan Allah. Mereka melihat turunnya hujan bukan kerana Allah, tetapi turunnya hujan ialah kerana adanya bintang itu dan bintang ini. Jadi kepercayaan mereka sedemikian. Sedangkan bukan begitu. Keberadaan bintang-bintang itu, kita kata itu juga ialah atas kehendak Allah. Atas perbuatan Allah yang menyebabkan bintang-bintang itu wujud, akhirnya turunlah hujan. Dia begitu. Setiap sesuatu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah akan kembalikan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di sini Nabi ingatkan kepada kita, bintang tidak berkuasa. Bintang ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai makhluk Allah yang memiliki fungsi-fungsi yang tak boleh kita nafikan lah ya. Ada juga fungsi-fungsi yang tersendiri. Sebab itu Muslimah, saya nak bawakan perbincangan ini dengan lebih jauh sedikit. Di mana kalau kita merujuk dalam kitab Qaulul Mufid ala Syarh Kitab Tauhid. Dalam kitab ini dia memperincikan tentang ilmu perbintangan. Ataupun kita kata ilmu nujum. Ilmu nujum ini ataupun ilmu bintang-bintang ini dia terbahagi kepada dua bahagian. Terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kita panggil ia sebagai ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Apa maknanya? Kalau ilmu bintang yang berkaitan dengan ilmu at-ta'thir ini, ada 3 kefahaman yang boleh kita dapatkan. Pertama, bila seseorang dia faham bintang itu menerusi ilmu at-ta'thir, dia akan meyakini bahawa bintang-bintang mampu memberi kesan. Takdir itu sendiri maknanya memberi kesan. Maknanya bintang-bintanglah yang mencipta peristiwa-peristiwa dan kejahatan. Jadi sebab itu ini adalah syirik besar. Dia nampak kan, bintang ni bentuknya gini-gini, ini mesti ada nasib tak baik dia fikir begitu kan. Dan kebetulan pun berlakulah di atas dengan takdir Allah, perkara yang tak baik dalam kehidupan dia. Maka ini yang kita kata dia pun beriman dengan bintang itu dan dia kata kerana bintang ini semua nasib hidup saya menjadi huru-hara. So ini yang kita panggil sebagai syirik yang besar. Kemudian masuk kepada penerangan yang berikutnya tentang ilmu at-ta'thir ini. Apabila dia menjadikan bintang itu sebagai penyebab untuk mendakwa ada padanya bintang-bintang itu ilmu yang ghaib. Contoh, bintang itu menentukan nasib seseorang sama ada kehidupannya bahagia ataupun tidak. Ini biasa kita panggil ia sebagai horoskop. Kan? Jadi hati-hati Muslimah, horoskop ini adalah sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh meletakkan nasib kita, tak kira buruk ataupun baik, pada bintang horoskop tu kan.
selalu kan kita lihat kan, okey kalau orang lahir bulan Julai, dia ni Leo kan, saya tahulah bintang saya bintang Leo kan. So di situ kata, hari ni orang-orang Leo ni apa jadi kat dia kan. Selalunya ada nanti kan ramalan nasib tu yang boleh kita baca di internet. Jangan kata saya tengok saya tahu ni sebab saya buat research. So saya kena bacalah benda-benda macam ini kan untuk beritahu kepada orang tentang kekufuran, kesyirikan benda ini. Jadi bila kita baca, oh Leo ni hari ni kena gini, oh hari ni dia kata, hari ini anda akan bertemu dengan kekasih hati anda. Kebetulan hari ni memang bertemulah dengan kekasih hati. Dah kita kata betul lah kan apa yang diramalkan untuk orang yang berbintang Leo ni. Kita pun dah jadi hari-hari duk baca horoskop tu untuk tahu hari ni apa yang akan berlaku kepada kita. Perkara ini ya muslimah saya kata, ini adalah perkara syirik. Perlu dijauhi. Kerana ia meramal nasib kita menerusi bintang. Dan kita tidak boleh menjadi seorang muslimah yang meramal-ramal nasib ini. Walaupun kita kata, saya tak jumpa apa tukang ramal, tukang telik, saya tak jumpa bomo, saya tak jumpa betul. Tetapi ada di kalangan para ulama ketika mereka membincangkan tentang isu horoskop ini, mereka kata kita baca horoskop hukumnya sama sebagaimana kita berjumpa dengan bomoh. Dan kena ingat ya muslimah, orang yang jumpa dengan bomoh ini, dia solatnya tak diterima 40 malam. Jadi, kalau kita baca horoskop sama hukumnya, okey, solat tidak diterima selama 40 malam. Hati-hati dengan apa yang kita buat, apa yang kita percaya dalam kehidupan kita ini. Walaupun nampak simple, nampak macam tak ada apa-apa, tapi besar. Okey, besar impaknya, kesannya dalam akidah kita, untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik, seterusnya yang ketiga di sini, meyakini ia adalah penyebab berlakunya kebaikan dan keburukan. Okay, dia lebih kurang sama lah ya dengan yang kedua dan yang pertama dan kedua, sehingga diberikan contoh kepada kita begini. Contohnya, bila berlaku sesuatu, dia menisbahkan kejadian itu kepada bintang dan tidaklah dia melakukan ini melainkan setelah berlakunya peristiwa tersebut. Maka ini kita kategorikan ia sebagai syirik kecil. Ini adalah di kalangan mereka lah. Bagi saya begini ya muslimah, syirik tentang horoskop itu tadi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu at-takfir ialah kalau kita masih lagi menjadi seorang muslimah yang beriman kepada Allah, namun kemudiannya kita terkesan dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita lihat berkaitan dengan bintang ini, kan lalu kita pun percaya, ini kita panggil sebagai syirik kecil. Yang dikatakan dengan syirik besar apabila kita totally tak langsung percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meletakkan akidah kita, kepercayaan kita kepada bintang. Baru kita panggil ia sebagai syirik yang besar. Mungkin saya kata bila kita ni hari ini ataupun dulu-dulu kita muda-muda kan. Dulu cik-cik tak tahu Ustazah, cik pun bacalah. Kawan cik kata, kau dah baca bintang kau hari ni? Aku pun tak tahulah, aku tak baca. Jom kita baca tengok apa jadi hari ni. Cik tak tahu baca-baca ikut kawan. Tak apa cik, syirik kecil. Syirik kecil. Tapi kena bertaubat. Okey, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dibiarkan. Bukan kita kata tak percaya kepada Allah, percaya kepada Allah. Namun ada berlakunya perbuatan ataupun tindakan-tindakan kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Yang kita panggil ia sebagai syirik kecil itu tadi. Okey, baik. Ini yang pertama ya, pembahagian tentang ilmu bintang. Jadi yang pertama, ilmu at-taktir. Kita ada yang kedua. Yang kedua kita panggil sebagai ilmu tasyir. Ini ialah ilmu nujum jenis ini yang kita gunakan untuk tujuan kemaslahatan agama, petunjuk arah dan untuk mengetahui musim dingin atau panas kan. Dari sinilah muncul hisab takwim yang kita kira bulan hijrah, semua ikut kepada perjalanan bintang tu kan. Penentuan cuaca. Ini kalau bintang ni macam nak masuk musim sejuk, ini merupakan ilmu tasyir yang mana kalau ia masuk kepada ilmu tasyir ini kita panggil sebagai ilmu falak lah. Yang biasa orang tengok bulan, tengok bintang, tengok bintang kan untuk menentukan takwim dan sebagainya. Ini ilmu falak yang dibenarkan. Atau saya kata begini, muslimah. Yang pertama ini, kalau ikut kepada bahasa disiplin ilmu, kita panggil ilmu yang pertama ini ialah ilmu astrologi. Okay, astrologi. Kalau yang ini, yang kedua kita panggil sebagai astronomi. Yang ilmu kita macam tentang bintang-bintang ni semua kan, bagaimana dia punya perjalanan, ini boleh menentukan ni. Yang kalau kita tengok perkiraan takwim dan sebagainya, ini semua masuk dalam ilmu falak, ilmu astronomi, masuk kepada bahagian yang kedua. Jadi kalau ilmu bintang yang kita belajar, yang kita nak tahu sangat berkaitan dengan ilmu tasyir ini, ia tidak
ada sedikit pun masalahnya dan tidak pun menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Jadi hati-hati dengan ilmu at-takfir yang pertama ini yang menentukan nasib buruk dan nasib tidak nasib baik kita ini pada bintang, bahagia ataupun tidak, apa-apa yang berlaku tentang jodoh, tentang anak dan sebagainya, tentang pekerjaan yang mana menentukan ia menerusi bintang. Hari ini kita kalau nak kahwin tengok bintang ya. Dia bukan amalan agama kita lah ya, ada amalan agama lain. Kita tengok bintang ya, okey bintang ni tengok macam mana dia punya ni kan. Okey ni bagus, nasib dia bagus. Dia dengan ni pasangan ni okey boleh kahwin. So kalau itu tak ada dalam agama kita. Okey, jadi tak apalah itu agama orang lain lah, tu biar pada agama dia lah, yang penting bukan kita. Jadi yang penting kita faham di sini, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu at-takfir, ini kita panggil sebagai syirik yang pertama. Kerana at-takfir yang menentukan yang tentang kebaikan, keburukan, kebahagiaan, semuanya ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan bintang. Bintang tidak berkuasa kerana bintang itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jadikan ia. Okey, baik. Terus ya masuk kepada perenggan kita yang terakhir pada pagi ini. Di antara mereka ada yang menyangka bahawa apa yang disembahnya adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang terbesar, dan jika dia khususkan dengan ibadah, maka ilah itu akan memperhatikannya. Jadi ada yang menyangka bahawa dalam hidup ini kalau kita nak ada Tuhan ni, dia mesti sesuatu yang kita boleh nampak, sesuatu yang besar. Kan bila kita nampak benda tu hebat, benda tu memiliki power, kuasa, inilah Tuhan saya. Okey. Kalau gini tak boleh. Maka orang ini dia telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut zat, sifat, nama-nama itu tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian dia kata di sini ada pula yang menyangka bahawa sembahannya yang paling rendah akan mendekatkannya kepada sembahan yang lebih tinggi, demikian seterusnya. Hingga seluruh sembahan tersebut dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahan sekaligus perantara tersebut terkadang jumlahnya banyak tetapi juga terkadang jumlahnya sedikit. Jadi ini sebenarnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nak beritahu kepada kita ya bagaimana ada setengah orang yang memiliki banyak Tuhan kan, kemudian Tuhan yang kecil akan sampaikan kepada Tuhan yang besar. Okay, Tuhan yang besar kemudian akan sampaikan kepada Tuhan yang lagi besar. Begitu kefahamannya. Jadi kalau hal-hal yang begini berlaku, kita perlu elakkan jangan sampai kita terpedaya dengan kefahaman-kefahaman yang menyeleweng. Akhirnya kita akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Saya ada sedikit masa lagi. Ada. Okey, tak ada soalan. Jazakillah khairan. Okey, semua jazakillah, jazakillah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya harap ya perbincangan hari ini memberikan manfaat dan memberikan pencerahan yang banyak kepada kita semua supaya dapat diamalkan, ya, supaya dapat menjadi pengajaran untuk diri kita dan dapat kita sebarkan kepada anak-anak kita dan semualah teman-teman yang kita sayangi. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah dan admin. Baik, terima kasih. Terima kasih muslimah semuanya di atas perhatian anda untuk kuliah saya pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita mengikuti pengajian yang berikutnya. Sambunganlah ya, sambungan bagi pengajian kita pagi ini. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.